A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi sali sadri wa yassirli amri wa hul datan min lisani yaqau qauli. Saya mengambil kesempatan untuk memvideokan percakapan saya hari ini bukanlah untuk tujuan mencari publicity yang murah. Cuma saya terpaksa berhubung dengan staf-staf saya yang sekarang international CEO berada di Cambodia, tidak boleh balik kerana lockdown. Kepada yang lain, Cik Kamisan Suja, kepada Cik Rosmi Abu, kepada Cik Sani sendiri yang ada di Phnom Penh sekarang, Cik Mohan Krishnan, Mr. Ramesh, Pak Abu, Cik Khairo khususnya selaku pentadbir di pejabat, pembantu-pembantunya terdiri pada Siti Khadijah, Siti Azura, Medi, Natalie, Brian, Ellie, Chua yang ada bersama, serta staf-staf yang terdiri daripada anak-anak saya yang berada di pejabat yang terpaksa hari ini bercuti. Tetapi walaupun bercuti, saya terpaksa bekerja di rumah bersama anak-anak dan terpaksa memanggil Siti Khalijah datang membantu anak-anak saya, Syaril, Muhammad Syofan, Syarizal, Haziman, Syameh, Wan Hafizi, yang hari ini kita hanya berjumpa di rumah dan di pejabat tak boleh. Dan juga saya mengucapkan supaya M3 hendaklah bersabar, khususnya penasihat kepada ahli lembaga, pengurusi kepada ahli lembaga penasihat Tan Sri Sulaiman sendiri, Presiden Jeneral Saleh, ketiga-tiga timbalan Presiden Datuk Pahlawan Zakaria, Datuk Zainuddin Abdul Rahman, Datuk Mustafa Abdullah yang kurang sihat. Mintalah Datuk rehat banyak di rumah. Walaupun duduk dalam rumah, tapi mintalah keluar-keluar kat rumah, ambil angin, ambil cahaya matahari. Dan yang lain, Setiausaha Agung sendiri, Dr. Ayat Salimin, Bendahari Datuk Salamuddin yang dibantu oleh Haji Hakim Asmaun, dan lain-lain jawatan kuasa, terdiri daripada Major General Zaki, Datuk Samsudin Abdul Rahman untuk pengurusi Selangor, Datuk Amin Pipit dan yang lain-lain. Saya mengucapkan bersabar dan stay at home sementara waktu, dan kita insya-Allah kalau negara kita wabak ini dah beransur pulih, insya-Allah 15 April kita berjumpa setelah 14 April tamatnya lockdown oleh kerajaan. Dan untuk makluman semua, kita jangan fikir negara kita saja lockdown. Ini untuk menentukan kesabaran. Saya dengan Zurich boleh dikatakan setiap malam berhubung dengan pihak sana. Dan di Zurich sendiri, di Switzerland sampai 19 April. Di Thailand sendiri selama sebulan bermula daripada semalam. 77 cangwat di seluruh Thailand telah di lockdown. Dan di Eropah sendiri, sahabat-sahabat saya yang saya amat sedih apabila rakan kongsi, rakan niaga saya daripada Itali, masa bercakap telefon, beliau mereka seolah-olah merasa kecewa dengan kedudukan sekarang, sehingga bercakap pun beliau mengatakan kepada saya bahawa apa boleh buat, saya ni hanya menunggu mati saja. Itu menyebabnya hati saya tersentuh, kerana di Itali adalah terlalu ramai yang meninggal dan yang positifnya juga terlalu ramai. Tapi hari ini berita kita di Amerika telah mengatasi kematian di Itali. Yang menduka cita juga di Spanyol sampai hampir 900 orang. Dan ini adalah ujian daripada Allah SWT. Kalau kita melihat benda ni baik, maka baiklah. Kalau kita melihat benda ni tak baik, maka tak baiklah.
Jadi harapan saya melalui Klo Bank Kolateral Berhad dengan kerjasama QE Capital Berhad di Malaysia dan di seluruh dunia di 48 negara dengan 133 syarikat, harapnya bersabar. Ini adalah satu ujian Allah SWT. Mungkin kalau kita bersangka baik, kita memikir ini adalah untuk kita, maka ini adalah untuk kita. Tetapi kalau kita hanya memikirkan sepintas lalu dan kita tidak andaikan benda ni untuk kita, apa yang berlaku, apa yang diuji oleh Allah SWT ini, maka tidak untuk kita. Jadi saya harap fandi-fandi saya seluruh negara dan seluruh dunia harap bersabar, kerana dalam 2 minggu lepas sepatutnya kita telah mendapat habuan, kita telah mendapat first payment daripada QE Capital. Tetapi oleh kerana di Switzerland sendiri lockdown dan disambung sehingga 19 April, wallahualam apa nak jadi. Tetapi mengikut komitmen beberapa email daripada paymaster kita di Switzerland, dijangka first week of April, tapi mengikutnya antara 1 dan 2. Cuma ini yang first payment kita ni daripada Martini Margaret. Mengikutnya paymaster yang kena datang ke Credit Suisse Zurich hendaklah menandatangani untuk transfer fund ini daripada Amerika, terpaksa memohon kebenaran khas ke Zurich pada 31. Dijangka mereka telah memperolehi kebenaran khas kerana on the first masuk ke bank dan benda ni akan berlaku. Dan sekiranya berlaku dan saya minta maaf, mungkin dalam masa lockdown ini sampai 14 hari kami tidak boleh berbuat apa-apa, kecuali kita sudah lockdown kita telah di stand down kan oleh kerajaan. InsyaAllah kita dah susun dengan komiti-komiti, dengan tempatnya di istana hotel, kita semua sudah lengkap berbincang. Jadi janganlah andaian karut, andaian tak betul, mengatakan perkara-perkara negatif. Dan kami berusaha. Dan kalau kita kira dalam umurnya, dalam sepanjang urusan saya ini, tempoh daripada Julai hingga Disember 2019, kami berulang-alik sebanyak 9 kali ke Zurich, dan kami telah meletakkan aset kita sebanyak 19 SKR. Kita peroleh SKR 19, terdiri daripada 13 bundle untuk Red Dragons notes merah, dan kita ada 3 bundle untuk Black Dragon ataupun Dragon Phoenix, dan kita ada 2 bundle untuk Basitilian. Kita juga ada Zimbabwe Motherbox, dan kita ada Super Pachili Motherbox, dan kita ada 184 kuat Zim Gold 1 trillion, bermakna bersamaan 194 kuat, iaitu 1840 notes. Dan yang lain-lain di Zurich, kita juga mempunyai Red Dragon Hong Kong Dollar yang diletakkan di Swiss Bank, dan semua ini bernilai. Kemungkinan besar apa yang berlaku hari ini di dunia untuk reset ekonomi, dan kita kebetulan Allah SWT mungkin insya-Allah, mudah-mudahan kita doa semua, aset-aset kita dan apa yang kita monetize ini, fund yang kita perolehi ini adalah salah satu daripada katalis kepada ekonomi dunia. Kerana dalam cadangan saya dengan return yang begitu besar, bayangkanlah kalaulah satu keping notes Red Dragon dibayar begitu besar, bermakna nilai yang Cik Rosmi kira, kita mempunyai 103 trilion dolar. So di mana kita akan agihkan? Itulah sebabnya saya merancang untuk mewujudkan di seluruh dunia di bawah entity bank yang namanya Klo Bank Malaysia Reserve, di mana harapan sayanya antara 90 ke 95 bilion dolar akan ditempatkan di negara-negara untuk sebanyak 194 negara. Jadi saya juga mengambil kesempatan bercakap hari ini mengucapkan terima kasih kepada Menteri Kanan
Datuk Seri Ismail Sabri, yang saya nampak akhir-akhir ini memang kepenatan terpaksa membuat press release mencerita kepada rakyat. Begitu juga sahabat saya Tan Sri Datuk Seri Panglima Anwar Musa, Menteri Wilayah Persekutuan, yang telah membuat rancangan pembangunan rangsangan ekonomi untuk wilayah persekutuan yang saya rasa amat bangga. Dan yang lain-lain, Datuk Hamzah Zainuddin juga telah membuat statement sedikit sebagai Menteri Dalam Negeri. Kebetulan Hari Polis pada 3-4 hari lepas 25 Mac hari itu, saya juga berterima kasih. Dan Menteri Datuk Fadilah Yusof sebagai Menteri Kanan juga mana bertukar lumu. Dan saya juga sini mengambil kesempatan mengucapkan frontliner, khususnya panglima-panglima perang yang saya anggap untuk menentang musuh, iaitu doktor-doktor dan nurse-nurse kaki tangan hospital yang tidak kira siang dan malam bekerja, sehingga ada yang menghantar voicemail, doktor, nurse menangis-nangis, kepenatan, tak boleh jumpa anak, tak boleh jumpa suami kalau isteri, kalau perempuan. Begitu juga dengan doktor-doktor. Dan juga polis sendiri, polis Diraja Malaysia yang melaksanakan perintah kawalan pergerakan ini, juga saya berterima kasih. Lagipun saya sebagai anggota RESPA, bagi pihak M3 saya bercakap hari ini dan juga RESPA, mengucapkan terima kasih tahniah. Bekerja ini kita berjuang. Bukan perkara ini berlaku setiap tahun. Ini kita tak pernah berlaku. Umur saya 63 tahun. Inilah kali pertama. Cuma tahun zaman malaria dulu, mungkin bagi saya tidak sempat zaman malaria menyerang negara. Jadi apa yang saya bimbang juga pagi ini, berita-berita sama ada sensasi ke apa saya tidak tahu. Tapi satu lagi virus yang dihantar bernama hantavirus. Jadi ini adalah peperangan biologi war yang kita sangat bimbang. Walaupun hari ini saya berbangga dengan yang amat berhormat Tan Sri Perdana Menteri bercakap soal rangsangan ekonomi negara sampai meletakkan 350 bajet, 350 bilion rangsangan negara. Yang ini juga saya faham dengan hutang kita yang ada 1.2 trilion, bermakna kita ada hampir 1.6 trilion hutang. Jadi rakyat-rakyat hendaklah bersabar. Setelah habisnya lockdown ini, kita hendaklah bekerja kuat, mendabalkan kerja kita. Kita letak ke tepi urusan-urusan politik. Sekarang ni dalam urusan 1 tahun, 2 tahun ini, kita hendaklah membina negara. Cuma perkara yang menjadi tanda tanya kepada diri saya, khususnya parti-parti politik, yang tak sepatutnya saya bercakap, tetapi atas kapasiti pengasas kepada Pertubuhan Melayu Maju Malaysia, dan juga sebagai ahli RESPA, dan juga saya sebagai orang yang dipilih berada di peringkat atasan dalam panji Malaysia, saya terpaksa bercakap bahasa ini walaupun tidak sedap didengar dan saya tidak mempolitikkan keadaan. Saya ingin bertanya kepada rakyat, kepada semua pihak, di mana pejuang Parti Tindakan Demokratik yang dalam keadaan negara hiruk pikuk, negara rakyat geluh gusah, bukan soal orang-orang Melayu saja yang geluh gusah, bahkan orang-orang Cina, bahkan orang-orang India, bahkan Sing, Portugis, Dayak dan sebagainya. Jadi saya ingin bertanya, contohnya kalaulah dahulu, satu masa dahulu sebelum pilihan raya, kalau kita tengok yang berhormat Tony Phua, ahli Parlimen Damansara, yang bercakap berapi-rapi, yang melawat setiap pelosok negara, menceritakan tidak baiknya kerajaan ketika itu. Begitu juga dengan Ronnie Liu yang selalu mencipta satu masalah, satu teguran yang negatif terhadap Perdana Menteri ketika itu, Tun Mahathir. Dan begitu juga seorang lagi pemimpin Cina yang mengatakan tentera makan tidur. Jadi saya tidak faham di mana mereka ini sekarang. Apa salah mereka ini di bawah yang berhormat
Tuan Lim Guan Eng sendiri selaku Siok Sahagong DAP mengajaklah mereka-mereka ini bersama-sama kita membina negara. Jangan letak ke tepi, jangan ambil buat tak tahu dalam keadaan begini. Kita hendaklah bersama-sama, jangan meletakkan politik itu semata-mata. Dan kena faham bahawa ikut mana jadi pun negara Malaysia yang nama asalnya adalah Semenanjung Emas, kemudian namanya Tanah Melayu, Semenanjung Tanah Melayu, yang kemudiannya Melaya dan Malaysia. Jadi jangan memikir soal nak mengambil kuasa memerintah negara Malaysia yang asasnya Tanah Melayu. Hendaklah macam DAP, macam parti tindakan sendiri ataupun parti-parti PAN sendiri, parti-parti lain sendiri, cuba terang kepada rakyat soal rukun negara, faham ke tidak? Soal sosial, kontrak sosial, faham ke tidak? Soal raja 7 wasiat raja-raja Melayu, faham ke tidak? Jadi kalau tidak memahami perkara-perkara ini, macam mana kita nak duduk dalam kesatuan negara Malaysia yang aman dan tercinta? Kalau kita tengok kepada kadar hari ini, kalau hari ini kita meninggal dalam COVID-19 ni lebih kurang, kalau tak salah saya, 24 orang. Berbanding dengan positifnya 1,600, 1,700. Dan kalau kita banding dengan Indonesia, di Indonesia baru lebih kurang 600 orang positif. Tetapi meninggalnya sudah 48 orang. Bermakna kadar kita menyelamat benda ni. Sebab tu arahan-arahan menteri hendaklah kita fahami. Sebab tu saya mendesak sangat dan saya mohon maaf kepada menteri-menteri yang saya bercakap pada hari pertama lockdown hari itu, meminta menteri tampillah di dalam TV, khususnya Menteri Penerangan, memberi SOP kepada rakyat macam mana. Dan Alhamdulillah hari ini negara kita paling tidak pun terkawal kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di Eropah. Jadi perkara-perkara ini saya amat kadang-kadang tersentuh, bukan kerana saya ingin mencari publicity murah bercakap, tetapi saya ingin meluahkan perasaan-perasaan yang orang lain tidak mampu untuk bercakap. Tetapi saya memahami denyut nadi kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya yang nun di sana. Sekarang kebanyakan mereka kehabisan kata orang, duit poket. Ada yang SMS kepada saya memohon. Tapi saya tidak mampu juga. Saya apa yang ada, saya terpaksa untuk menjaga keluarga saya yang besar. Dan saya memohon maaf sekiranya saya tidak dapat membantu sementara ini. Dan saya, kalau kita tengok satu lagi perkara soal agama, janganlah kita meletakkan tabligh itu semata-mata terlalu negatif. Ini kita melihat di sebalik positif. Kalau kita tengok hukum Allah SWT ini, selain daripada lain-lain, selain daripada masjid dah tak boleh semayang, selain daripada kalau kita tengok kota Madinah, kota Mekah sendiri dah tak ada orang, dan tabligh sendiri yang orang rajin untuk berdakwah begini, kita jangan letakkan negatif. Kita minta ini ujian Allah SWT, kerana akhir zaman alim-alim ulama akan menerima dugaan yang paling besar. Dan yang terakhir sekali, mungkin surah-surah Al-Quran mungkin hilang untuk dibaca. Tapi biarlah mereka, kita sokonglah mereka. Kita jangan letak soal ini soal negatif terhadap kaum tabligh. Bukan saya orang tabligh, tetapi saya lihat dalam sudut rasional. Jadi begitulah bagi saya. Dan saya harap dengan pengumuman Tan Sri Perdana Menteri yang saya kasihi dan cintai ini, mewakili M3 yang mengasihi, tak sekira soal parti, tak usah meletakkan parti bersatu selepas ni akan hilang. Adanya tinggal PAS dan UMNO dalam muafakat nasional, kononnya akan berpecahnya perikatan nasional. Kita letak ke tepi ini. Kita tabik pasal Tan Sri Perdana Menteri sendiri, sampai saya tengok apabila beliau membaca doa semasa buat statement 3-4 hari lepas, saya mengalir air mata kerana tidak ada seorang Perdana Menteri yang membaca doa dengan mengalirkan air mata, mengenangkan nasib rakyat, apa yang akan menimpa rakyatnya, di mana nasib beliau apabila beliau memegang jawatan walaupun dalam keadaan hiruk pikuk ketika itu. Tetapi nasib beliau apabila memegang jawatan Perdana Menteri bukan soal tanggungjawab untuk memikirkan soal ekonomi saja, memikirkan soal kesihatan rakyat, dengan rakyat yang sekarang ni dalam keadaan yang tidak tenteram,
Dan saya berbangga dengan you, Tan Sri. Walau macam mana pun pertubuhan Melayu maju akan tetap berada di belakang you. Apa nak jadi pun membujur lalu melintang patah dalam urusan untuk mentadbir negara masa akan depan. InsyaAllah, saya tidak bercakap sombong dan besar, tidak bercakap riak di sini. Tetapi sekiranya berlaku sesuatu di atas numismatik bisnes saya di Zurich, di Hong Kong, di Miami, InsyaAllah saya reda dengan apa yang saya peroleh dari rezeki daripada Allah SWT untuk disumbangkan kepada negara saya. Bukan saya nak menuntut apa-apa. Hanya saya nak menuntut biar Malaysia ini berada dalam keadaan aman dan damai. Dan kalau kita lihat hari ini, dengan pakej rangsangan ekonomi sehingga bulan Disember nanti, kita mengambil masa. Bermakna kita ada lebih kurang dalam 8 bulan. Kalau tak silap saya, 8 bulan lagi, 8 ke 9 bulan. Ini sangat akan menghadapi masalah. Tapi kita doa dengan Allah SWT supaya ujian ini hendaklah, ya Allah, ya Tuhanku, tariklah dengan segera supaya kami, negara Bani Jawi ini, negara yang bertuah dan berdaulat ini, diampunilah kesilapan-kesilapan. Dan apa yang membimbangkan saya lagi pada bulan Ramadan yang akan jatuh pada pertengahan April, pada akhir April, pada 26 April kalau tak silap saya. Macam mana kedudukan orang Islam sendiri yang berniaga di pasar bazar-bazar Ramadan, dan macam mana yang saya menyeru kepada rakyat-rakyat negara ini, walaupun saya bukan pemimpin politik, saya hanya sebagai pengasas M3 saja. Saya menyeru kepada rakyat Malaysia, tak sekiralah soal Melayu, Cina, India, Iban dan berbagai-bagai, ataupun kita berbeza agama dan berbeza budaya, kita membantu antara satu sama lain demi untuk kesejahteraan negara kita. Dan saya menyeru sekali lagi kepada Parti Tindakan Demokratik, tolong tampillah ke depan, bersama-samalah membantu. Jangan menganggap bahawa Perikatan Nasional Kerajaan Memerintah, aku biarkan, aku nak tengok keadaan macam mana. Tapi kita kena ingat, janganlah terlalu sangat kiasu kecinaan. Kita janganlah begitu. Kita duduk dalam satu negara, kita jangan ultra kiasu. Kita hidup dan kita juga orang-orang Melayu ni janganlah terlalu ultra Malay sangat. Jadi kita duduk di sini dan nak cerita kepada Parti Tindakan Demokratik bahawa walau apa belum berlaku di negara kita, janganlah fikir mendabik dada untuk memerintah ke nak buat sesuatu. Kerana urusan negara Cina dengan tanah Melayu, dengan raja-raja Melayu itu, raja-raja Melayu ketika itu, di zaman Cheng Ho, di zaman Laksmana Cheng Ho, di zaman dinasti Ming, kita sudah ada hubungan beribu tahun. Seperti kata Jack Ma, kenapa dia memilih Malaysia untuk melaksanakan dia punya app business? Kerana alasannya bahawa Malaysia, tanah Melayu adalah negara asal dalam hubungan dengan negara Cina. Macam orang Kelantan dan Terengganu, mereka ini daripada Mongoloid. Dan kita kena lihat. Dan Jack Ma sendiri meletakkan syarikatnya sebagai Alibaba. Alibaba ini adalah perkataan daripada perkataan Melayu. Jadi kita kena faham, kita mendalami. Ajarlah pengikut-pengikut, jangan terlalu fanatik kepada parti. Kerana ini kita bina negara. Panggil Ronnie Liu tu, kita panggil dengan Tony Puah. Jangan memikir sesuatu untuk mengambil kesempatan. Walaupun politik itu memang bagus, tapi tidak ke mana. Tengok apa yang berlaku, apa yang Allah SWT buat baru-baru ini. Tidak perlu pilihan raya. Dan Melayu boleh bersatu balik dalam keadaan tertentu demi untuk negara. Jadi kena faham, jangan memikirkan apabila memerintah mula mempunyai cita-cita yang negatif terhadap tuan negara ini, kepada orang asal negara ini. Jadi kalau mengungkit soal asalnya negara tidak baik. Jadi saya rasa akhirnya saya sekali lagi mengucapkan M3 Board of Governor terdiri daripada Mary Song yang mewakili kaum Cina, Balber Singh, Dillon, Kucharan Singh, kaum India, Mr. Gopi sendiri yang berada dalam Board of Governor.
InsyaAllah buat UMNO pun akan ada tugas selepas ini. Jadi kita tunggu dan lihat dengan kerja kuat kita, dengan kita tanpa kenal, penat lelah demi untuk negara. Pasal perjuangan saya, walaupun saya berada di 48 negara, tapi saya tetap orang Malaysia. Sebab tu saya mengatakan kepada anak-anak saya bahawa bapa kamu ini, I'm adalah Malaysianis. Malaysianis ni maksudnya Malaysia jantan ataupun Malaysian campur Kelantanis. Yang lain-lain tidak Melayu, yang tidak Melayu bermakna mereka hanya mendabit dada sebagai Malaysian. Tapi kami orang-orang Melayu ada Malaysianis. Ini satu kamus baru untuk negara kita. Seperti saya mencipta satu kumpulan Mani Merak untuk menggabungkan dengan kumpulan Koprak dan Kolomerak. Jadi saya rasa itu saya selalu cakap, Khairul ada mesej ke saya bahawa orang tak faham apabila saya buat ucapan hari selamat hari polis hari itu dengan terminologi saya, blue sky thinking yang orang tak faham, melihat suara, mendengar warna orang tak faham, Mani Merak orang tak faham, alternative financial engineering orang tak faham. Dan banyak lagi orang tak faham pasal saya cuba mencipta pasal ekonomi bangsa manusia di muka bumi adalah ekonomi yang masih kekal. Kerana hasil-hasil ini adalah daripada doa, daripada rezeki, daripada Nabi Allah Sulaiman sendiri. Jadi sebagai akhirnya, saya tidak nak bercakap panjang hari ini, hanya menguji saya ni bercakap pasal ada juga sumber-sumber yang mungkin negatifkan saya bercakap. Sebab tu pagi ni saya bercakap dengan Haji Sarif di Kelantan. Saya kata tidak adakah satu kuman yang terbaik daripada COVID-19 ataupun coronavirus. Dia tanya saya kuman apa? Saya kata kuman untuk orang-orang Kelantan tidak nyenyeh. Dan begitu juga macam mana nak menghapuskan fitnah yang berada pada orang Islam. Jadi kena cari satu bentuk baru, satu penyakit untuk menghilang benda ni. Jadi dia ketawa. Tapi saya itu simbolik saya saja. Jadi hari ini saya dan anak-anak saya, yang kebetulan anak saya ni, Syofan Azri ni, dia minat dalam khidmat-khidmat masyarakat. Dan semalam dia menjemput saya pergi ke balai-balai IPD Ceras, IPD Ampang dan Balai Pudu serta IJN untuk menyampaikan sumbangan makanan kering dan minuman sekadar yang kita mampu. Dan saya berterima kasih ada di Taman Maluri ini komuniti 2 orang yang telah menderma 100% dan Datuk Salamuddin selaku bendahari M3C derma 100 dan ada satu sahabat mana derma 50. Tapi apa yang saya belanja semalam adalah duit daripada saya. Kalau nak ni ada pun lebih kurang RM300 tak cukup. Jadi walau macam mana pun mungkin saya buat permohonan sekiranya COVID-19 ni berpanjangan, kita akan buat kerja-kerja kebajikan dan kita boleh keluar sekejap. Dan saya menyeru sahabat-sahabat lain kalau nak datang rumah saya seperti ditetap oleh kerajaan, seorang hendaklah satu kereta. Boleh datang rumah saya. Kita duduk berborak, nanti duduk dalam rumah besok, nanti keluar-keluar besok. Saya bimbang takut jadi yang 9 yang ada dalam Gua Al-Kafi, duit buat keluar tak laku dah. Jadi harapnya takut keluar besok, bahasa bercakap pun bahasa yang telah di bawah dah, tidak ada match. Jadi saya harap itu saja. Dan saya rasa saya mendoakan Allahumma ftah alaina wa abwabal khair wa abwabal barakati wa abwabal nikmati wa abwabal rizki wa abwabal quwwati wa abwabal syahwati wa abwabal salamati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kullil bala'i dunya wa azabil akhirah washrif hana bihalqil Qur'anul azim wa nabiyyikal karim syarra dunya wa syarral akhirah ghafarullahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minkum. Sekian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan engkau aku sembah, dengan engkau aku memohon pertolongan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berapa lama, Mari?